Hello, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Nuzul Quran, selamat bercuti. Bertemu kita ke episod ke-10. Rasa dah 10 dah, yang ke-10. Lisensi buku bersama unit sumber teknologi pendidikan PPD Manjur. Saya harap semua orang berada dalam rahmat dan lindungan Allah, sihat-sihat belaka dalam menjalani ibadah puasa. Tetamu kita pada hari ini adalah seorang yang sangat hebat dan juga sangat berkaliber, rakan saya, rakan GPM saya dari SK Seri Setiawan. Beliau adalah ikon GPM Negeri Perak tahun 2020 dan juga seorang pengkarya guru. Okey, mari kita jemput dia. Assalamualaikum Kak Jun. Hai Nisa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si tetamu yang ke-10, tahniah. Siri yang ke-10. Ya. Maknanya akak tetamu yang ke-11. Okay. Terima kasih kepada USTP atas jemputan untuk membuat konser lisensi buku. Ya, hari ni kita santai-santai je sebab hari ni pun cuti kan. Saya pun bersiap di rumah. Okey, Puan Jun bawa buku yang nak dilisensi hari ni? Ada. Okey. Tajuknya memoir. Macam betul ke saya sebut memoir? Kalau bahasa Inggerisnya memoir. Memoir. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris memoir Kampung Boy. Okey, boleh teruskan Puan Jun? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cik Nisa, kepada para penonton yang menonton pada hari ini. Salam Nuzul Quran, salam 17 Ramadan. Selamat bercuti kepada yang sedang bercuti, selamat bekerja kepada yang sedang bekerja. Sebab pada hari ini pun kita dapat sedia maklum, ada negeri yang bercuti seperti Nuzul Quran dan ada yang bekerja dan kami guru-guru ni ada yang bersekolah lah. Okay, murid-murid ada yang ada di rumah, murid-murid ada juga yang berada di sekolah. Okay, pada hari ini saya Cikgu Junainah binti Abdul Jalil. Saya ingin membuat lisensi buku yang bertajuk Memoir Kampung Boy. Nampak tak macam ni buku ni saya terpaksa balut sebab saya takut rosak. Buku ni saya memang simpan elok. Memoir Kampung Boy ni dah 2 kali saya baca sebab bila Cik Nisa kata nak buat lisensi buku, saya memang decide nak ambil buku ni lah untuk kita kongsikan dan untuk kita mengimbas kenangan zaman kanak-kanak dulu. Cik Nisa boleh tekan slide ya. Kita pergi kepada slide yang kedua. Maju kena present. Present slide tu baru nampak dia full. Kejap. Nampak tak? Saya kenalkan diri tadi. Cik Nisa pun dah perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Junainah binti Abdul Jalil daripada SK Seri Setiawan. Kita akan berkongsi tentang Memoir Kampung Boy. Buku yang paling saya sukai dan saya berhajat juga untuk berkongsi dengan semua orang yang menonton pada hari ini. Memoir Kampung Boy ni adalah sebuah novel iaitu penulisnya adalah Mitch. Mempunyai 305 halaman. Ini diterbitkan oleh Menara Seni Sdn Bhd pada tahun 2021. Ini adalah buku yang terkini lah pada tahun ini. Jadi itulah yang saya ingin berkongsi supaya kita sama-sama dapat menyebarluaskan kewujudan buku ini dan saya pun pasti ramai juga yang nak membacanya. Sebuah memoir. Apa itu memoir? Sebenarnya buku ini saya pernah bawa ke kelas bersama dengan murid-murid saya. Lepas tu murid saya cakap apa tahu? Cikgu, betul ke memoir itu? Memoir itu apa? Ke salah eja? Memori. Gitu tahu. Jadi yalah kita kanak-kanak sekolah rendah mungkin tak pernah dengar memoir ni apa. Itu sebab saya memperkenalkan juga apa itu memoir. Apa itu dia? Dia bukan memori, saya cakap dengan murid-murid saya. Dia adalah sebuah cerita, riwayat hidup seseorang. Apa itu memoir? Ialah sebuah buku bukan fiksyen kerana ialah kisah benar. Sebenarnya memoir ni adalah berasal daripada perkataan Perancis yang membawa maksud kenangan. Itu hasil carian saya di Google lah. Membawa maksud kenangan ataupun memoir ni adalah berasaskan kenangan seseorang terhadap peristiwa dalam hidupnya. Seperti dalam buku ini di mana penulis
memang mengimbas kenangan zaman kanak-kanak beliau. Memang saya baca daripada awal sehingga akhir. Buku ini memang berlatar belakangkan pada tahun 70-an dan 80-an, dan saya juga adalah uh, salah seorang daripada yang 80-an tu, dan saya pun merasai apa yang saya baca ni membuatkan saya tersenyum sebab apa yang dah beliau lalui, begitu juga saya juga lalui. Jadi saya rasa macam, okey, mengimbau kembali zaman-zaman kanak-kanak kita. Jadi memang bersesuaian memori Kampung Boy, yang Kampung Boy tu memang sesuai sangat dengan tajuk buku ini dan sesuai juga dengan watak penulis itu sendiri, watak utama dia sendiri, sebab uh, pengalaman beliau sebagai seorang budak kampung yang akan saya nyatakan lepas ni apa yang menariknya. Okey, kita pergi kepada dalam cerita ini saya akan membawa penonton semua membawa 3 perkara ini iaitu imbas kembali. Cikgu Jun, Ya Cikgu saya, Jun, ya, slide tak bergerak. Slide saya tak tak bergerak. bergerak. Okey. Sekarang ni kita di slide memoir Kampung Boy imbas kembali Okey, kat sini Okey, Okey. okay, nampak Okey. Imbas kembali, saya akan membawa penonton semua untuk mengimbas untuk menyatakan 3 perkara ini, iaitu mengimbas kembali, selitkan juga dengan kisah motivasi dan juga nilai murni. Okey, mengimbas kembali adalah semasa permainan zaman kanak-kanak. Okey, lepas ni kita imbas, betul-betul mengimbas apakah permainan yang pada zaman kanak-kanak penulis, dan juga mungkin boleh kita kaitkan dengan zaman kanak-kanak kita juga, dan juga kepercayaan terhadap hantu pada zaman kanak-kanak tu. Yang masa zaman kita kanak-kanak dulu kan macam-macam kan, hantu. Jadi memang dia ceritakan penceritaan itu. Okay, yang kedua adalah kisah motivasi. Oh, Cikgu Jin disconnected pula. Ada masalah kot dengan dia punya internet di rumah. Tak apa, kita tunggu. Sementara tu cikgu-cikgu yang belum subscribe ke channel YouTube USTP Manjung, bolehlah klik subscribe dan juga klik on the notification supaya receive notification kalau ada program-program menarik daripada USTP. Okay, and then siri resensi buku ni kita dah berlangsung selama 10 hari, 10 episod, 11 buku, 11 tetamu. Esok adalah episod yang terakhir. Dan insyaAllah atas permintaan ramai, patut tak kami teruskan dengan resensi buku ni mungkin sebulan sekali ke, sebab memang ramai yang nak menyertai resensi dan ramai yang sukalah dengan program ni. Jadi tulis di ruangan komen sama ada patut kami buat sebulan sekali, seminggu sekali ke ataupun 2 minggu sekali. Boleh supaya saya tahu pembaca dan penonton nak yang macam mana. Okay. Kita tunggu Puan Junainah dulu kejap. Sekali lagi, kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen. Awkward pula, Cikgu Jun tak ada seseorang ni. Okay, ada yang nak teruskan. Jadi nak teruskan macam mana? Seminggu sekali ke? Sebulan sekali ke? Dan saya buka ruangan resensi buku ni bukan hanya kepada guru-guru Manjung, tapi kepada satu Malaysia. Kalau ada yang nak, boleh telegram kepada saya. Username telegram saya adalah Nisahk, Nisahk. So boleh telegram saya. So kita mungkin akan susun lah cikgu-cikgu, tak kisah daripada mana. Dan kalau anda semua bukan guru, staf pentadbiran, staf sokongan, murid pun saya terima. Baru-baru ni episod ke-8 kita ada panggil murid tokoh nilam daerah. Okay, at least seminggu sekali ya. Okay, kejap kita telefon mana Puan Juni. What happened? Sementara tu minta tuan-tuan dan puan-puan semua tunggulah. Okay. Mungkin rumah dia blackout ke?
seminggu sekali tu menarik, tapi kakak takut nanti cukup 8 minggu tak ada orang dah. Tak ada orang dah nak lisensi. Nanti saya yang lisensi. Tadi Cikgu Jun bercakap ke? Seorang. Rupanya ya. Terputus dari kisah Kita masuk balik. hantu. Okey, kita masuk balik dah ni. Ya, masuk balik. Oh, ni dah online eh. Oh, Ha. saya pun tak pasti terputus kita ya. Okey. Okay. Nak share skrin balik Cik Nisa? Adakah sebab share screen tu yang Ya ke? mengganggu tak kot? Macam selalu je buat kan? Saya cuba Share screen. Okay, ramai Okey. tadi sementara Cikgu Jun tak bersiaran Ya tadi. ke? Saya tak Adalah ramai. juga. Tak perasan Sebab ada 3,000. Tak perasan, saya sibuk bercakap. Okey ni ya. Ada yang mesej tapi saya tak pandang lah, saya nak fokus lah kononnya. Okay. Okey. Pandanglah mesej. Okey, saya letak sebelah. Okay. Terima kasih yang mengingatkan saya ada antara rakan-rakan saya yang mesej kat saya ni Okey, terima kasih semua. Kita sambung minta maaf atas kesulitan, tak tahu kenapa boleh terputus tadi. Okey, tadi sampai mana Cik Nisa? Permainan zaman kanak-kanak. Tadi sebab tadi saya teringat hantu pudah, maknanya kisah hantu, kepercayaan hantu zaman kanak-kanak. Okey, kepercayaan hantu tu Okey, kita sambung minta maaf kepada penonton, kita sambung. Biasalah kalau online tu macam-macam jadi. Okey, kepercayaan terhadap pada zaman kanak-kanak ni, terhadap hantu pada zaman kanak-kanak ni. Okey, beliau mengingatkan kembali tentang kewujudan hantu pocong, okey, hantu toyol, hantu kumkum, dan juga ada antaranya adalah hantu bunian. Okay, perkara-perkara ini adalah sekadar penceritaan penceritaan beliau dalam cerita ini. Terutama sekali yang bunian ni apabila salah seorang daripada sahabat mereka meninggal dipercayai akibat tersampuk dengan bunian ni lah. Itu nanti saya akan ceritakan dalam nilai persahabatan tu nanti. Okay, itu watak rakannya Mamat yang meninggal dunia akibat daripada tersampuk dengan bunian. Okey, itulah antara kepercayaan hantu pada zaman kanak-kanak yang kita memang mengimbas kembali. Kalau hantu kum-kum tu yang bagi Assalamualaikum kum-kum tu kan, kadang-kadang kita masa kanak-kanak dulu kita maghrib pun kat luar lagi. Itulah kadang-kadang mak-mak kita marah kan. Kena balik rumah awal supaya tak ada hantu-hantu tu ikut balik dan sebagainya lah. Memang perkara-perkara ini memang membuatkan kita mengimbas kembali zaman 70-an, 80-an. Saya rasa yang yang berada pada zaman itu pun saya rasa memang melalui perkara yang sama. Sekiranya baca memang kita akan tersenyum sendiri sebab kita juga melalui perkara yang sama. Okey. Kita beralih kepada yang kedua iaitu kisah motivasi. Okey, kisah motivasi ni sedikit tersentuh jugalah bila saya membacanya. Saya boleh kaitkan dia sebagai penceritaan itu sebagai satu kisah motivasi sebab pada penulis ni beliau bukanlah seorang dalam keluarga yang berada. Okay, dan beliau dengan abangnya ni tak pernah meminta-minta kepada ibu bapa untuk membeli apa yang diorang nak. Okay, beliau hanyalah cuba untuk mengadakan apa yang mereka inginkan. Sebagai contoh, memang mereka berdikari membuat apa saja sendiri. Kalau ikutkan dalam cerita ni yang saya baca, kisah kisah penulis ni main je. Okay, macam umpama memang kisah kanak-kanak tu digunakan sepenuhnya lah. Zaman kanak-kanak mereka tu memang digunakan sepenuhnya untuk meneroka apa sahaja, meneroka benda baru, ilmu-ilmu alam, dikaitkan dengan perkara-perkara itu. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan berdikari ini apabila mereka buat basikal sendiri. Mereka buat basikal sendiri, mereka menggunakan kreativiti, gunakan
besi buruk, dia orang cari besi buruk untuk membuat basikal. Sebenarnya cerita dia macam ni. Sahabat dia, Ami ni, dia mereka memang bermain berempat ni selalu. Lepas tu dia tak seronok lah apabila penulis dengan abang ni tak ada basikal. Tapi dia dengan kawan dia seorang lagi ada basikal. Jadi dia kata okey tak apa, kita buat basikal sendiri. Jadi yang budak diorang ni pun macam ya ke boleh ke nak buat ni kan. Jadi kisah sekarang ni Ami itulah yang pencetus untuk membuat basikal. Jadi memang betul mereka buat sendiri basikal tu. Walaupun tidak dinyatakan penceritaan secara teliti tentang penceritaan tu, tapi dia yang menunjukkan dia tu berdikari adalah apabila dia balik rumah, dia bawa basikal dan basikal itu memang mak dia marah lah. Mak dia kata, kau curi ke apa basikal ni? Dia kata kan. Jadi nampaklah basikal tu adalah basikal. Jadilah basikal tu walaupun mereka buat sendiri. Itu yang orang kata dia punya berdikari tu sampai jadinya sebuah basikal tu. Jadi dia tak pernah meminta sebab dia tahu kalau dia minta pun memang takkan dapat. Dia kata jadi mereka pun buat sendiri. Begitu juga dengan ilmu alam. Mereka kaitkan dengan kreativiti mereka, kaitkan dengan ilmu alam, menggunakan barang-barang terpakai. Kreatif sangat. Bila saya baca, saya tak terfikir nak buat basikal sendiri. Tapi itulah pengalaman Kampung Boy ini membuat basikal sendiri. Dan banyak lagi. Kalau permainan-permainan pun mereka buat sendiri. Mereka bukan nak beli dah siap macam kita sekarang. Apa-apa semua nak beli dah siap kan. Semua dah dekat kedai. Tapi tak. Daripada zaman mereka dulu, memang mereka semua menghasilkan barang apa yang mereka nak beli adalah dengan sendirinya. Itu adalah salah satulah saya rasa kisah motivasi ini boleh dicontohi oleh kanak-kanak zaman sekarang. Di mana apa-apa sahaja yang kita inginkan, kita perlulah berusaha dengan titik usaha kita sendiri. Tak perlu meminta-minta kepada kedua ibu bapa kerana ialah kita pun tahu ibu bapa kita pun mungkin ada komitmen yang lain untuk daripada kita beli mainan anak-anak yang mungkinlah tak akan tahan lama sebagainya kan. Jadi sekiranya apa sahaja yang kita inginkan, bolehlah kita mengumpulkan duit untuk membeli sesuatu. Asalkan apa yang kita usahakan itu dengan cara yang betul. Contohnya itulah duit dalam tabung sebagainya. Itu adalah salah satunya kisah motivasi yang saya boleh labelkan dia sebagai kisah motivasi untuk diberi contoh kepada kanak-kanak zaman sekarang. Okey, seterusnya adalah kisah nilai murni. Nilai murni. Nilai murni di mana saya katakan tadi, nilai murni ini saya bawa dua nilai murni kerana nilai persahabatan dan nilai kekeluargaan ini mendominasi keseluruhan cerita. Mendominasi keseluruhan cerita dan juga dalam cerita tu memang kisah dia dengan rakan-rakan dan juga ahli keluarga. Banyak diceritakan. Jadi itulah yang saya katakan nilai persahabatan dan nilai persahabatan tu. Apa yang saya nak ketengahkan adalah konsep diorang ni, konsep mereka ni tiada kalau salah seorang daripada rakan kita seorang yang bijak, jadi rakan-rakan yang lain akan mendapat manfaat atas kepandaian rakan tu. Tiada iri hati, tiada dengki, malah mereka bersatu hati. Jadi inilah nilai persahabatan yang perlu diangkat dalam cerita ini yang saya rasa perlu dicontohi oleh bukan sahaja kanak-kanak, mungkin juga golongan dewasa. Kerana persahabatan ni memang kalau kita mempunyai satu orang kata keakraban tu, memang nilai persahabatan ni akan membentuk diri kita. Siapakah diri kita yang bersama-sama dengan sahabat yang sekeliling kita. Jadi itulah yang pentingnya. Satu lagi, mereka juga saling memberi dan menerima. Watak-watak sahabat penulis dalam cerita ni seperti Kajit, Rais, Ami, Mamat. Dan mereka ni adalah satu watak-watak yang penting juga sehingga menjadikan jalan cerita ini menarik. Mereka ada kekuatan walaupun sahabat-sahabat mereka ni adalah sebagai watak sampingan. Tapi itu yang saya rasa macam semua ada peranan. Ami seorang yang kreatif. Kajit dengan Rais pun suka menemani. Kajit dengan Rais ni sebenarnya sahabat masa
beliau di Johor Bahru kalau tak silap saya. Yang Amin dengan Mamat ni bila dia pindah dia dapat kawan baru. Itu yang saya katakan tadi, nilai persahabatan tu. Okey, lepas tu apabila berpisah dengan Rais dengan Kajit tu kan, dia berpindah mengikut keluarga berpindah ke tempat lain. Sebelum bertemu dengan Amin dan Mamat ni memang mereka ada berkawan dengan Kajit dan Rais ni lah. Nilai persahabatan yang saya nampak mereka memang saling memerlukan antara satu sama lain. Bila pindah tu memang nampaklah kemurungan. Okay, kemurungan sebab tak kawan. Bila dah dapat kawan Ami dengan Mamat ni barulah hidup kehidupan tu. Itu sebab saya kata mereka ni memang berkawan, mempunyai nilai persahabatan yang sangat akrab. Okay? Sampaikan boleh bila pindah tu boleh kemurungan lah sekejap, tak ada geng kan. Tapi Alhamdulillah walaupun mereka dapat kawan yang baru, walaupun penulis tu dapat kawan baru tapi kawan yang lama tetap mereka ingatan. Okey, satu lagi adalah ada kisah sedih dalam persahabat ni apabila mereka kehilangan Mamat. Okay, Mamat ni meninggal dunia akibat demam panas berpanjangan. Yang buat saya tersentuh tu apabila mereka berpelukan semasa tengok Mamat kat hospital, beratap. Apabila kehilangan Mamat pun mereka menangis. Walaupun dia lah kan budak lelaki nak tunjukkan nangis tu macam tak macho lah kan, tapi memang dah sedih sangat lah tu. Saya pun dapat merasai kesedihan itu dan sampai kesedihan tu sampai ke hati pembaca. Jadi itulah nilai persahabatan ini. Dan saya kata tadi apabila Mamat meninggal dunia ni, dia dipercayai itu mengikut penceritaan ni lah, dia dipercayai memancing persendirian, okay? Memancing dan mengikut Pak Hussein, Mamat ni ada terlempar ikan di tanah, dan ikan tu adalah jadi orang Brunei marah lah. Jadi itulah puncanya yang menyebabkan mereka kesal adalah Mamat ni ajak kawan-kawan sekali memancing pada masa tu, tapi mereka tak dapat, masing-masing ada hal. Jadi Mamat pun pergilah memancing seorang. Itulah kisah Mamat yang sehingga membawa kepada demam panas dan meninggal dunia. Jadi kisah Mamat ni sebenarnya bila dibawa ke bab-bab seterusnya pun penulis tetap rasa macam Mamat tu ada bermain bersama. Dia masih setialah dengan sahabat itu. Okey, kita pergi kepada nilai kekeluargaan. Okey, kenapa saya kata nilai kekeluargaan ni? Beliau mempunyai ibu bapa yang garang. Saya baca pun saya kata, garang mak dia ni, garang ayah dia ni. Okey, ada satu kisah sedih, ni pun mungkin boleh kita selitkan kepada motivasi jugalah. Tentang kekeluargaan ni apabila penulis, masa tu mereka di rumah yang asal lah, rumah yang di Johor Bahru, mereka pada hari raya mereka berjalan ke rumah jiran-jiran bersama adik dia lah, abang dan adik ini. Okay, lepas tu dapat kumpul duit raya. Biasalah bila zaman kanak-kanak dibayangkan duit raya 50 sen, 20 sen kan. Pada zaman itulah, itu pun dah kira besar kan. Jadi pada masa itu mereka kumpul lah jalan raya, lepas tu dapat duit raya, dia kumpul banyak-banyak duit tu beri kepada mak dia. Mak dia pun cakap kenapa pula bagi kat abang ini, bagi kat mak dia, kumpul semua duit adik dia dengan duit dia bagi kat mak. Lepas tu ibu dia pun cakap lah, kenapa bagi dekat mak? Dia kata kan duit ni kan korang yang jalan raya, simpan lah kok nak belajar ke, nak simpan, nak beli apa-apa ke. Tapi apa yang abang dia ni nyatakan, dia kata kita bagi kat mak ni sebab nak suruh mak beli duit baju raya. So mak kata ini mak dah ada baju raya, diorang tahu ni baju raya tahun lepas. Jadi itu mak dia pun terdiam. Jadi itulah saya rasa macam satu satu nilai kasih sayang yang ada pada kedua anak ini pada ibu. Jadi saya pun tak jugalah kan. Kita asyik meminta-minta nak beli baju raya apa semua, tapi sedangkan mak kita pun tak ada baju raya. Jadi dapat duit baju raya tu, dia bagi dekat mak ni, suruh mak dia beli baju raya baru. Itulah antara kekeluargaan yang nilai kasih sayang antara keluarga mereka. Dan juga ada juga diselitkan cerita tentang mengaji. Mak dia seorang ibu dia mengaji. Okay, apabila tak dapat mengaji, memang kena zap rotan panjang. Dibayangkan rotan tu halus panjang. Saya pun bacalah dengan tekunnya, memang bila tak dapat je, mereka akan dirotan. Sampai satu tahap tu mengajuk, tinggalkan Quran dekat depan tu, dia terus masuk bilik menangis sampai pagi. Itulah kisah. Mungkin kisah itu antara kisah penulis yang tak dapat beliau
dibawakan lah kan. Lepas tu kisah dengan bapa dia pula, bapa dia pun garang juga. Dia kata bapa dia walaupun jarang bercakap, tapi apabila bercakap tu memang sampai ke hati lah dia cakap kan. Lepas tu ada satu peristiwa yang menyebabkan mereka ni mungkin tu peristiwa yang paling diingati zaman kanak-kanak. Yalah. Satu hari tu bapa dia ni tiba-tiba minta anak-anak dia baca sifir depan dia. Tak dapat baca sifir, zap, rotan. Itulah ibu bapa penulis yang beliau bayangkan. Dan juga pada selepas kejadian itu, penulis dengan abang ni cakap, okay, lepas ni kita kena standby sifir siap-siap supaya kita tidak dibelasah lagi. Dan juga kita sepatutnya kita bersedia bila abah tanya, kita dah ada, kita dah nampak. Itu adalah satu yang boleh dicontohi. Okay, jadi itulah kedua-dua nilai ni mendominasi keseluruhan cerita. Dan saya rasa cerita ini memberikan satu impak yang positif juga dalam diri saya, dan juga sekiranya kanak-kanak yang membaca pun mereka akan sedar, oh begitu dunia zaman kanak-kanak, makna yang itu yang saya membawakan cerita ini supaya kalau anak murid saya nak pinjam ni kat saya pun saya bagi. Dia novel memoir ni. Jadi itu antara perkara yang saya nakkan lah. Okay. Seterusnya, ni dah slide seterusnya. Kenapa buku ini perlu dibaca oleh golongan kanak-kanak, oleh golongan dewasa dan kanak-kanak? Okey, bagi saya kan golongan dewasa perlu baca buku ini kerana akan membuatkan kita mengimbau kembali zaman kanak-kanak kita yang penuh dengan keseronokan dan kegembiraan. Walaupun diselit sedikit kesedihan, dengan perkara-perkara yang kadang-kadang sebenarnya tak ada apa pun, tapi ialah masa tu zaman kanak-kanak kita kan, jadi bila kita fikir balik memang kita boleh buatkan kita tersenyum lah. Memang siapa yang membacanya akan tersenyum, kadang-kadang tergelak sendiri pun ada. Saya rasa penulis juga seorang yang kelakar, mungkin adalah ayat-ayat yang digunakan itu membuatkan saya pun boleh tergelak. Okey, yang kedua adalah golongan kanak-kanak. Okay. Golongan kanak-kanak juga boleh membaca buku ini kerana zaman kanak-kanak yang dilalui oleh ibu bapa mereka adalah berbeza sama sekali dengan zaman kanak-kanak yang you all sedang lalui sekarang. Zaman mak ayah kita dulu tak ada gadget-gadget ni. Semua adalah permainan-permainan yang semula jadi. Permainan yang dikaitkan dengan alam, dengan apa yang ada sekeliling. Tapi kalau kanak-kanak sekarang, semua dah ada. Nak beli apa? Semua dah ada dekat DIY, dekat kedai ni. Jadi kita cuma pasang-pasang je. Itu adalah salah satu transisi lah, revolusi yang mereka perubahan yang ada zaman kita dan zaman sekarang. Okey, saya terus kepada slide seterusnya. Okey, ini adalah saya sempat juga Google kata-kata daripada kelas buku yang lain. Ini antara kata-kata yang tak dapat slide tak gerak. Okey. Okey, saya buat macam ni je lah. Okey, dah. Okey. Karya ini, ini antara kata-kata yang saya ambil daripada pembaca lah. Karya ini mampu pergi lebih jauh, merentas benua dengan membawa nama negara kerana di dalamnya ada sejarah kehidupan kanak-kanak di Malaysia, membawa adat dan budaya, malah dialek bahasa kita juga. Ianya bukan hanya kenangan yang sememangnya tidak akan padam sampai bila-bila. Ni yang saya cakap tadi lah. Kisah kanak-kanak di Malaysia ni adalah salah satu contoh buku yang mentengahkan kehidupan kanak-kanak di Malaysia. Zaman kanak-kanak yang tak ada tipu lah, orang kata apa yang dinyatakan dalam buku ini adalah benar dan itulah realiti sebenar. Okay, seterusnya buku ini bukan sekadar untuk dibaca buat penghilang bosan atau sekadar mengisi masa lapang, bahkan juga turut membawa kita menyelami ke sebuah kehidupan yang telah jauh meninggalkan kita dan mustahil untuk kita kembali ke zaman itu. Ini saya suka sebab memang tak mungkinlah kita akan kembali ke zaman kanak-kanak itu sebab kita dah jauh ke depan dan untuk nak buat basikal sekarang ni pun kita dah boleh beli, basikal semua pun dah ada kat mana-mana. Kalau dulu pun mungkin susah nak pastikan, mungkin harga pun mahal. Jadi itulah yang saya rasa macam ini merakamkan zaman kanak-kanak tu, dibukukan dan menjadi kenangan. Yang mungkin tak mungkin kita akan pergi semula ke zaman itu.
Okey, buku ini yang membawa pembaca menelusuri zaman silam iaitu zaman kanak-kanak. Memang daripada awal sampai ke akhir saya baca, memang buku ini pun dekat dengan saya. Ada juga yang kenakalan-kenakalan yang penulis itu ada juga pada saya. Jadi ialah masa budak-budak kan, kita pun buat perkara yang sama juga. Kadang-kadang kisah yang menarik ni, saya bayangkan penulis ni daripada pagi lepas main subuh apa semua, dia keluar rumah, mungkin dia balik sekejap, makan, lepas tu keluar rumah balik sampai maghrib pun balik. Tu sebab bila tak dapat mengaji tu kena rotan semua. Jadi perkara itu memang saya alami juga. Bila kanak-kanak kita itulah, zaman dulu kita tak balik pun memang tak cari kan. Sekarang bila anak-anak kita tak balik memang kita carilah. Macam-macam dah kan sekarang. Okay, itu antara perubahan lah, perubahan walaupun kita berubah ke arah seperti ini sekarang ni, ada pro and cons untuk kanak-kanak ini. Walaupun zaman berubah tapi mereka tetap perlukan pengalaman, penceritaan, pembacaan daripada zaman kanak-kanak yang lampau. Okey, seterusnya dapat tak? Ni seterusnya. Okey. Setiap buku yang saya baca, saya akan cari juga penulis. Siapakah penulis yang menulis buku ini? Bila saya cari juga cerita-cerita yang lain, saya tak pasti, saya tak dapat nak Google. Okay, tapi saya dapat maklumat daripada Google jugalah. Okay, Mish ni adalah beliau menggunakan nama, selain daripada nama ini, beliau juga menggunakan nama pena Serunai Fakir. Kalau Serunai Fakir memang saya pernah baca karya beliau, memang banyak juga buku yang dihasilkan. Jadi bagi saya, tak mustahil lah buku ini kekuatannya juga ada pada penulis. Selain daripada jalan penceritaan yang betul-betul jujur, ini juga adalah kekuatannya adalah pada penulis yang berpengalaman, yang dah biasa menulis, dan juga beliau juga banyak menulis kisah-kisah yang bersyuara adat dan budaya. Jadi terima kasih kepada Tuan Serunai Fakir ataupun Mitch kerana membawa kami yang membaca buku ini ke mengimbas kembali zaman kanak-kanak, dan yelah, ada yang tersentuh. Ada masa kita ketawa, saya baca saya tersenyum. Ada masa saya juga tersentap sekejap, macam sedih kan. Ada yang rasa tersentuh. Jadi blend lah, semua ada. Ni. Jadi terima kasih atas karya yang menarik ini. Okey. Kataan yang saya suka pada epilog. Sekejap, saya tengok balik. Ini saya ambil dalam buku, prolog dia. Okay, pada prolog dia, okay, dia mula dengan prolog dan akhir sekali epilog. Okay, dalam prolog dia dinyatakan, semua yang berlalu pergi, semua akan berlalu pergi. Cantik akan berubah menjadi kurang cantik, kaca akan berkedut tua, kaya belum tentu kaya seterusnya, miskin tidak pasti selamanya. Bahagia belum tentu ke akhir kalam, derita sering menjengah sebagai ujian. Apapun kita hendaklah sentiasa positif dan bersangka baik kepada Allah. Jangan kau fikir kau akan muda, sihat dan kaya selamanya. Suatu masa semuanya akan berubah dan bertukar. Hiduplah memori selamanya. Ini yang saya katakan. Memori ni, kenangan penulis ni akan hidup selamanya selagi buku ni ada. Dan sekiranya kita juga ingin berkongsi pengalaman kita, boleh kita bukukan, boleh kita tulis dan bukukan supaya memori itu tidak hilang dalam ingatan, tapi ada sesuatu yang kita hasilkan. Okey, itu saja. Cik Nisa, kongsian daripada saya. Oh, terima kasih Cikgu Jun, sangat menarik tu sebab dia cerita pengalaman kita waktu kanak-kanak kan. Saya Google tadi, saya sempat Google. Dia kata kebanyakan cerita pengalaman penulis pada tahun kanak-kanak zaman 70-an. Lepas tu saya Google Shopee, mana nak cari semua, mana nak beli, memang tak ada. Dah sold out buku ni. Dah sold out. Kita mintalah penulis berbuat ceritakan lagi. Sebab saya cari dekat Shopee ada banyak. Tak ada. Okay. Sebab sebenarnya saya dapat tahu buku ni pun daripada ulasan buku juga dekat portal-portal kat dalam internet kan, dalam Google kan. Saya dapat tahu dan terus saya beli pada seorang rakan. Tapi memang saya dapat tahu pun buku ni memang dah sold out dah. Memang tak ada dah. Kita harapkan penulis, tuan penulis tolonglah buat ceritakan semula sebab
rasanya ramai yang nak beli ni. Saya pun nak beli. Kalau tidak terpaksa pinjam Cikgu Jun punya. Boleh. Dah siap balut dah ni, boleh. Okey, jadi siapa-siapa kalau nak pinjam buku ni boleh ke Perpustakaan SK Sri Setiawan dan berjumpa dengan Cikgu Junaindah. Okey, Cikgu Jun, terima kasih atas perkongsian tu tadi. Saya nak tanya sikit lah pasal pusat sumber dan membaca, sebab Cikgu Jun adalah seorang guru perpustakaan dan media. Macam mana Cikgu Jun melaksanakan aktiviti membaca di kalangan murid dan guru di sekolah? Ada tak menerima, bukan tentangan lah, membaca ni bukan semua orang suka kan, betul? Jadi macam mana kita nak buat aktiviti kita tu jadi hit, jadi orang suka di sekolah? Macam mana kita nak instill the value of reading tu into others? Boleh share? Okay, macam ni lah. Kita pun sedia maklum, sekarang ni kanak-kanak, budak-budak kita ni susah sangat nak membaca kan. Kalau saya bolehlah mengatakan perkataan paksa tu dalam apa orang kata, kita dah sampai satu tahap yang memaksa kena baca, you all kena baca juga kan. Tapi memanglah kalau budak sekolah rendah ni ada masa yang kita berikan memang diorang baca. Okay, macam saya sendiri, saya menghadkan buku dalam satu kotak, kita letakkan ke kelas, jadi mereka boleh baca apabila apa orang kata peralihan masa guru tu kan, sementara tu mereka boleh baca, waktu pagi pun mereka boleh baca, dan kadang-kadang cikgu BM pun apabila mereka dah siap kerja pun mereka boleh baca. Peranan guru tu jugalah, guru kan setakat guru pusat sumber, tapi guru mata pelajaran juga kita sama-sama menekankan budaya membaca ni dalam kalangan murid-murid. Itu juga dengan guru. Kalau guru tak membaca, macam mana murid-murid pun nak mencontohi mereka kan? Sebab Cik Nisa, saya sebenarnya kalau kat kelas, saya selalu bercerita dengan murid-murid saya buku yang saya baca. Kadang-kadang saya duduk-duduk, saya baca beling punya buku nipis-nipis kan. Kita boleh habis dalam masa beberapa minit je kan. Dan buku tu saya akan bercerita balik dalam kelas. Dan murid yang membaca, dia akan menyambut cerita tu. Cikgu, saya tahu cerita ni macam mana. Jadi saya seronok tau. Dan adalah masa, ada seorang murid saya yang memang kaki baca lah, kaki buku. Nama dia Arisa. Sekarang ni dia dah kelas lain lah, dah tukar kelas. Arisa ni memang selalu menyambut apa saja yang saya baca. Arisa tu saya baca, saya tak ingat cerita tentang apa, tentang kucing lah, tajuk dia tak ingat. Dan dia pun menyambut, okey cikgu, last dia cerita dia macam ni. Akhirnya nanti kucing tu suka dekat tuan dia. Dia menyambut. Jadi saya seronok. Itu adalah salah satu budaya yang kita boleh terapkan lah kat murid-murid. Bila kita membaca, murid menyambut dan memberitahu kesudahannya. Dan selain itu, macam saya sebut juga. Dan juga, idea daripada Cik Nisa ni, saya juga membawa ke sekolah dan saya membuat lisensi buku setiap hari Khamis waktu pagi. Sekarang kita dah ada 2 siri. Kita nak lawan Cik Nisa. Cik Nisa dah ada 10, kita baru 2. Lepas raya kita sambung lagi. Ada juga impact program ni ya. Sebenarnya kita buat bulan minggu lepas. Saya buat setiap hari Khamis. Tapi sebabkan hari Khamis dia cuti, dan minggu ni cikgu bahasa Cina yang buat dengan murid bahasa Cina. Nanti saya akan kongsikan video tu dalam Facebook Pusat Sumber. Di mana seorang murid membaca bahasa Cina dan murid yang seorang lagi membuat penterjemahan dalam bahasa Melayu. Mereka buat aktiviti tu semasa waktu pagi sebelum masuk kelas. Dan juga walaupun saya tak ada, semalam saya tak ada. Saya ke apa? Dapat perhimpunan ke through? Kita dapat perhimpunan. Semasa murid-murid kat kelas masing-masing. Tapi murid yang membaca tu dekat tapak perhimpunan dengan guru yang bertugas yang bagi announcement kan. Sekolah dengar lah. Sekolah dengar. Yang pada yang pertama tu saya ada, jadi semua sunyi sepi dengar. Jadi kita seronok lah dengar kan. Jadi semalam walaupun minggu ni minggu kedua, tapi hari Khamis kita cuti, tapi mereka buat semalam. Disambut oleh Cikgu Azmalina, Ketua Panitia Bahasa Cina. Dia kata tak apalah, kalau akak tak ada pun tak apalah, kata kami buat dengan budak-budak. Itu adalah satu baguslah kan, sambutan yang orang kata menyambut lah aktiviti tu. Jadi terima kasih kepada Cikgu Azmalina, walaupun saya tak ada semalam, tapi aktiviti perkongsian tu dijalankan seperti biasa. Itulah impactnya. Daripada lisensi buku yang Cik Nisa buat ni, kita buat di sekolah pula. Dan saya harap GPN lain pun boleh buat juga kat sekolah. Tak susah pun kan, mereka boleh bawa kertas baca pun tak apa. Tak semestinya mereka perlu menghafal. Jadi dari situ, saya rasa murid lain pun akan dapat tahu kewujudan buku tu, dapat tahu apakah nilai-nilai murni dalam buku tu. Akan cari mereka malas library kan?
di pusat sumber. Memang ada. Cikgu saya nak cari buku yang cikgu baca tu. Tu yang impaknya antara kita buat tu memang akan diorang akan cari. Macam saya baca dekat kelas, mereka diorang akan cari, budak tu akan cari, yalah cikgu boleh tak nak baca buku yang cikgu ceritakan tu. Dia cari. Itu yang seronok lah kan. Besar juga impact lisensi buku Ya, bukan lisensi buku ni bukan orang kata walaupun kita nampak simple kan, kita nampak macam santai, tapi impact dia memang besar. Bukan sekadar perkongsian biasa, tapi sekiranya orang yang betul-betul minat, dia akan menyambut dan ada rentetan-rentetannya. Tu nanti. Saya nak bagus lah. Kita baru dah. Tahniah sebab tokoh nilam kita pun perlu buat lisensi buku. Jadi budaya lisensi buku ni perlu diperluaskan untuk kita sama-sama membaca dan membuat ulasan. Dia sama je lisensi buku. Isyara buku, baca dan kongsi, bedah buku. Sama je benda tu semua. Jadi kita ketengahkan nilai-nilai murid dalam buku. Kerana apa yang seronoknya buku. Jadi itulah yang menyebabkan kita boleh menarik murid-murid semua membaca. Dan juga kita boleh menarik juga murid-murid untuk menulis. Saya memang menyarankan murid-murid menulis supaya mereka menulis dengan membaca ni, kita orang kata apa? Seiring kan? Kalau boleh menulis lagi bagus. Ya, dia dulu cikgu bahasa Inggeris. Jadi memang you nak be good in writing, you need to read more because it impact your writing ability, your vocabulary, your susunan ayat, sentence structure. Dan kita pun perhatikan Cikgu Jun kalau murid-murid kita yang banyak membaca, dia punya bahasa percakapan pun lebih indah dan lebih tersusun kan. Penggunaan diksi bahasa sopan kan. Komunikasi tu, skill, kemahiran komunikasi tu akan menjadi lebih baik. Tu betul-betul. Betul-betul. Saya ada anak saudara saya seorang yang kuat membaca. Jadi bila dia banyak baca buku bahasa Melayu, dia jadi bahasa dia baku. Waktu dia kecil dulu lah. Dia akan cakap, saya tidak akan berkawan dengan Maksu untuk selama-lamanya. Skema je. Tapi kita tak, dia dapat daripada buku-buku lah. So macam, kita pula ke tak nak kawan selama-lama? Ya, selama-lamanya. So untuk budak kanak-kanak guna perkataan selama-lamanya ayat buku tu, ada impact lah dengan dia punya percakapan semua kan. Jadi bagus lah. Jadi saya memang berharap sangat cikgu-cikgu di luar sana, sama ada you cikgu pusat sumber ke, you bukan ke, you cikgu matematik ke, tak semestinya cikgu bahasa, membaca is something that you need to instill in your students, also in yourself. Kalau kita cakap ke orang, bacalah. Kita sendiri pun tak baca, tak guna juga. It must come from us. Macam perkongsian kita dengan Cikgu Roshada, episod yang kelima kot yang dia cakap pasal buku Trevor Noah. Bila dia sentiasa membaca, dia bawa buku ke mana saja. My friend is a bookaholic. Dia bawa buku ke mana saja, budak-budak akan tanya, teacher baca apa tu? So daripada perbuatan membaca tu saja, anak murid dia akan rasa macam baca apa, asyik baca je, baca apa tu yang seronok sangat tu. Jadi dari segi perbuatan kita tu, kita dah bawa impact yang besar jugalah kepada orang-orang sekeliling. Kan, betul tak? Macam kita dah baca, kita kongsi. Kan? Kita kongsi pula dengan murid-murid. Jadi memang itu bolehlah memberi sesuatu kepada murid-murid tu utama sekali. Betul. Jadi rasanya kita dah lama dah ni, dah 43 minit. Cikgu Jun ada apa-apa nak pesanan terakhir? Pesanan terakhir. Penonton kita. Pesanan terakhir. Sebenarnya masih keburungan lagi sebab tak dapat nak balik kampung. Kalau mak tengok tak? Aduh, stres. Tak adalah. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada USTP kerana sebenarnya saya perempuan Parimala yang mesej saya, Cikgu Ju boleh tak buat lisensi buku. Bila masuk tarikh macam tak kena, saya sibuk jugalah macam acara kan. Tak kena. Akhirnya saya dapat juga masuk dalam siri yang ke-10. 10 ke 11 Cik Isa? 11? 10. Alhamdulillah. Sebab hari ni hari cuti patutnya tak ada, tapi sebabkan Puan Jun saya buat jugalah. Saya besar daripada itulah. Terpaksa dah besar daripada rumah juga kan. Jadi perkongsian saya tentang buku ni yang biasa cukup menarik. Tahniah kepada penulis, tahniah juga kepada pembaca yang sudah membaca. Tengok dia punya muka depan cover pun dah nampak kampung boy dia tu kan. Jadi antara seronok lah. Jadi saya pun cuba untuk memperluaskan ini kepada penonton semua, dan sekiranya ada keinginan untuk membaca, ini mungkin boleh kita carilah. Mungkin
minta untuk penulis ini buat cetakan kedua ke kan. Okay. Dan juga kepada murid-murid, kita tadi dah cakap terima kasih kepada Cik Nisa, kepada murid-murid gunakan masa cuti ni adalah masa yang buat perkara yang bermanfaat, membaca. Okay. Kepada penulis-penulis Cikgu Jun, boleh juga menulis apa saja yang awak rasa nak tulis, buatkan diary dan akhirnya nanti penulisan awak tu akan menjadi lebih teratur ayatnya. Sebab saya memang merata dah saya membimbing murid-murid menulis. Tak kira lah SK Setiawan, sampai ke Putrajaya pun ada, sampai ke Selangor. Jadi saya harap gunakanlah peluang yang ada ni dan perkara-perkara yang baik. Dengan masa bulan Ramadan ni kita tak makan, tak minum, sepatutnya kita banyak masa untuk kita buat sesuatu yang bermanfaat. Seperti membaca, menulis. Okay, itu saja Cik Nisa. Okay. Alright, kepada penonton semua, saya dah letakkan link untuk isi kehadiran. Di skrin pun ada setepik kat situ. Yang bergerak-gerak kat bawah tu pun ada dan di ruangan komen pun ada. Jangan kata tak dapat. Okay, minta cikgu-cikgu isi dan beri saya masa seminggu untuk generate sijil kepada anda semua dan juga untuk pengisian SPL KPM. Mungkin lambat sikit lah sebab acara kita banyak bertindan minggu ni Jadi maaf atas segala kelewatan. Kemudian subscribe channel. Itu penting tu, subscribe channel USTP Manjung. Cikgu juga boleh follow Telegram channel di mana saya letak semua info program-program USTP Manjung di sana. Boleh search di Telegram tu info USTP PPD Manjung, juga di group Facebook. Kami ada channel di Facebook jugalah supaya cikgu-cikgu tak ketinggalan. Dan esok adalah siri terakhir kita untuk resensi buku Sempena Bulan Galakan Membaca. InsyaAllah kita akan bersama dengan pegawai SI partner daripada PPD Manjung, Encik Ayub, dengan buku daripada Ustaz Fahrul. Saya lupa tajuk buku. Baru buat poster dia tapi saya lupa. Jadi saksikan esok pukul 3 sama-sama siri terakhir dalam episod terakhir dalam siri ini dan nantikanlah kalau saya ada berita gembira saya nak sampaikan esok. Okey. Saya harap duit raya tak ada duit. Saya harap tak apa, kita buat ni bukan untuk duit, sedih. Saya harap semua penonton ceria, bahagia bersama keluarga, selamat berpuasa, banyakkan baca Quran hari ni sebab hari ni hari nuzul Al-Quran dan dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Okay, kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.